Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung kitab kita ni Sahih Fiqh Sunnah oleh Abu Malik Kamal bin Said Salim. Abu Malik Kamal bin Said Salim, pengarang kepada kitab Sahih Fiqh Sunnah. Jadi kita ni jilid keempat, namanya bab faraid lah. Kita sambung dari perbincangan sebelumnya. Cerita hari ni kita nak bincangnya hal-hal yang menghalangi warisan. Pagi ni kita nak bincang hal-hal yang menghalangi warisan. Okey. Al-mani' penghalang ialah sesuatu yang keberadaannya mengharuskan ketiadaan yang lainnya. Jika seorang mendapati suatu penghalang pewarisan, maka pewarisan itu menjadi tidak ada dah. Kalau ada penghalang ni, maka dia tak boleh menerima warisan lah. Walaupun rukun-rukun dan syarat-syarat telah disebutkan, telah terpenuhi, syarat-syarat lain sebenarnya ada, cumanya ada sebab-sebab tertentu menyebabkan dia tak boleh terima warisan. Para imam yang empat telah bersepakat penghalang pewarisan ada tiga. Itu perbudakan hamba lah. Hamba ni dia macam kendala jaga lah. Dia tidak terima, tidak ada hak harta ke apa kalau kira benar lah. Dia punya nyawa dia ni antara dua, dibunuh ataupun jadi masuk jaga dah. Kalau pergi dah. Jadi atas dasar hutang nyawa kita kata kak, dia jadi macam dalam penjara, dalam kehambaan. Tapi walaupun begitu pun Islam ni meluaskan pintu-pintu untuk pembebasan lah. Jadi pertama yang kata perbudakan lah. Seorang hamba sahaya tidak memperolehi warisan, sebab semua harta yang ada di tangannya ialah milik tuan dia. Jika kita memberikan warisan kepadanya dari kerabatnya, pasti harta itu menjadi milik majikannya. Tak ada faedah bagi dia, boleh ke majikannya pula dah. Dan itu berarti memberikan warisan kepada orang asing tanpa sebab yang patut, tanpa sebab lah nak. Dan itu berarti memberikan warisan pada orang yang tanpa sebab. Itu adalah batil menurut ijma' ulama. Sebagaimana hamba tidak mewarisi, maka ia pun tidak diwarisi oleh kerabatnya. Sebab ia tidak memiliki hak kepemilikan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'a 'abdan lahu malun, famaluhu lil ba'i' ila ishtarital mubta'." Barang siapa membeli hamba sahaya yang memiliki harta, maka harta itu milik penjual, kecuali jika pembeli mensyaratkannya. Dah. Bicara dia nak beri kepada pembeli. Jadi keadaan hasannya milik penjual, milik tuan lah. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, pembunuhan. Pembunuh tidak mewarisi harta orang yang dibunuhnya jika yang membunuhnya dengan cara yang berkaitan dengan qisas menurut kesepakatan ulama. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa lil qatil minal mirasi syai'." Pembunuh tidak berhak sedikit pun terhadap harta warisan orang yang dibunuhnya. Ini sahih Al-Syekh Al-Albani, Ad-Darqutni, Al-Bahaqi, Al-Badawi secara panjang. Sila lihat dalam Al-Ira' Al-Ghalil. Sebabnya adalah kerana dikhawatirkan ada keinginan ahli waris itu untuk segera memperoleh harta warisan dengan cara membunuh orang yang akan diwarisinya. Bunuh pak dia kan? Nak boleh cepat-cepat harta sakor. Adalah satu hal yang bijaksana jika ia dihalangi dari memperolehi warisan sebagai sanksi, sebagai hukuman untuknya, yang berlawanan dengan tujuannya semula, tujuannya asalnya. Tujuan dia bunuh pak dia nak beli harta sakor. Kita tahu daripada beli harta sakor dia, kita tak beli dulu dah. Para ulama berbeza pendapat jika pembunuh itu melakukannya dengan tidak sengaja. Khilaf ulama dah. Dia bukan nak bunuh pak dia tapi tak sengaja dah. Capuk golok kau gapo kau mesin kau gapo dak. Accident kau gapo macam-macam dah. Jumhur berpendapat berbeza dengan pendapat ulama mazhab Hanafi, bahawa orang itu tidak mewarisi juga. Jadi mazhab Hanafi saja hak kata tak sengaja tu tak apa lagi. Mengikut mazhab lain tak sengaja pun tak boleh mewarisi dah. Kerana hadis tu umum dah. Berdasar kepertimbangan bahawa orang yang menjadi sebab kematian juga disebut pembunuh, dan agar orang yang membunuh dengan sengaja tidak berdalih bahawasanya yang membunuh orang diwarisinya sebab tidak sengaja. Dan orang buat macam-macam alasan lah. Padahal dia sengaja dah. Dia kata sengaja dah, tak sengaja, banyak terus lah. Jadi mengikut jumhur ulama'nya, kecuali mazhab Hanafi, kata tak sengaja pun dikira tak boleh mewarisi harta sakor. Adapun jika seorang membunuh orang yang diwarisinya kerana kisos,
had, hukuman atau sebab membela diri, maka itu tidak diharamkan peroleh warisan. Membunuh orang yang diwarisinya kerana kisah hukum hudud gapo kaji nak, ataupun had hukuman kerana hukum hudud dah, ataupun sebab membela diri lah. Dia bela diri dia tiba-tiba terbunuh pok dia. Menurut jumhur ulama'nya tak apa lagi dah. Hal ini berbeza dengan pendapat ulama mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata tak boleh juga, walaupun nak bela diri ke apa pun. Pendapat yang ketiga dah, yang menghalang beli harta saka ni, perbezaan agama. Seorang Muslim tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak pula mewarisi harta orang Islam. Kalau pok dia kafir, dia pun terima harta saka daripada pok dia. Kalau dia kafir, harta saka dia pok dia Islam, pok tak boleh bagi harta saka pada anaknya kafir dia. Tak boleh berlaku dah. Itu contohnya dah. Seorang Muslim tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak pula mewarisi harta orang Islam. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. La yarisul muslimul kafir walal kafirul muslim. Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak pula mewarisi orang Islam. Hadis sahih, hadis Bukhari dan Muslim. Apakah orang murtad mewarisi? Orang murtad iaitu orang meninggalkan Islam dengan kehendak dan kesedarannya, tidak mewarisi seorang pun orang-orang yang antara dirinya dengan mereka terdapat sesuatu dari sebab-sebab pewarisan. Tanpa ada perbezaan pendapat di kalangan ulama fiqh. Serupa lah. Beza agama. Ada yang murtad, beza agama. Ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali dalam pendapatnya masyhur menyatakan orang murtad juga tidak mewarisi oleh seseorang pun di antara kaum muslimin. Dan selainnya yang seagama dengannya, iaitu agama yang dipilihnya setelah keluar dari Islam. Tapi semua hartanya menjadi faid, rampasan dan hak batil mal kaum muslimin. Harta saka gagal hak murtad ni apa? Dan dia boleh ke baitul mal. Kebab orang yang berhak menerima warisan. Ahli waris dari kalangan lelaki ada 15. Ini ahli waris kalangan lelaki hak berhak terima saka lah. Pertama bapa, yang kedua datuk dan jalur bapa dan seterusnya ke atas. Tapi dia ada penghala-penghala, tapi ternyata semua sekali hak berhak terima. Tak kira lagi halal haji ke apa tak ada lagi. Jadi bapa, datuk dari jalur bapa, suami, isteri mati, suami berhak terima saka dah. Yang keempatnya saudara lelaki si ibu, adik-beradik seibu sebab seibu dah. Keempat ahli waris ini ialah ashabul furud, ini kalangan penerima warisan dari lelaki-lelaki yang telah ditetapkan bahagiannya. Dan jelas pala lah. Di antara lelaki ni antara paling besar lah. Yang kelimanya anak lelaki-lelaki. Yang keenamnya cucu lelaki-lelaki dari anak lelaki dan seterusnya ke bawah. Yang ketujuhnya saudara lelaki-lelaki kandung, adik-beradik lelaki. Yang ke-8 saudara lelaki sebapa. Yang ke-9 anak lelaki dari saudara lelaki sekandung. Itulah anak dara, adik-beradik lelaki dah. Yang ke-10 anak lelaki dari saudara lelaki sebapa. Anak dara sebapa lah, tak ada sekandung dah. Yang ke-11 pak saudara kandung dah, pak saudara kandung. 1100. Iaitu dalam perasa hanya paman dari jalur bapak saja, dapat saudara sebelah bapak ni. Baik kandung maupun sebapak yang berhak mendapat warisan. Sementara pak saudara dari jalur ibu tidak mendapat bahagian warisan, yang kata. Sebabnya hak lebih berhak jaga nafkah gapo ni sebenarnya adik-beradik sebelah ayah dah. Yang ke-12 ni paman sebapak, pak saudara sebapak. Adik bapak belakang ni. Yang ke-13 anak lelaki dari paman kandung, jadi anak lelaki daripada pak saudara lah. Alik ayah biasanya nak. Yang ke-14 anak lelaki dari paman sebapak. Itulah sepupu dari sebapak. Sepupu daripada alik ayah lah. Alik ayah. Yang 15 lelaki yang memerdekakan budak. Mereka ialah ahli waris yang dari kalangan lelaki yang perolehi warisan dengan asabah. Pengertiannya akan dikemukakan daripada tempatnya. Lepas ni kita cerita gapo asabah ni. Okey, ahli waris dari kalangan perempuan ada 10. Apa berhak terima saka juga. Ada 10 orang lah. Pertama anak perempuan. Yang kedua cucu perempuan dari anak lelaki. Dan seterusnya ke bawah. Yang ketiganya ibu. Yang keempatnya nenek dari jalur ibu dan seterusnya ke atas. Lepas tu yang kelimanya nenek dari jalur bapa dan seterusnya ke atas.
Yang keenamnya, saudara perempuan kandung. Cerita-cerita ni benda kalau tak ada haji, tak ada penghalang, yang kesapan lah. Yang ketujuh, saudara perempuan sebapuk. Adik-beradik perempuan sekandung, adik perempuan sebapuk. Yang ke-8 adik-beradik perempuan seibu dah. Yang ke-9 isteri. Isteri berhak terima saka juga. Yang 10 perempuan yang merdekakan budak. Di perempuan yang merdekakan budak pun berhak beli saka. Lepas ni kita bincang apa maksudnya. Lelaki merdekakan budak, perempuan yang merdekakan budak. Okey, habis. Kedua macam warisan. Orang yang berhak mewarisi seperti disebutkan tadi memperolehi bahagian warisan mereka dengan dua cara, iaitu memperolehi warisan dengan fardun. Itu bahagian warisan yang telah ditetapkan, dan memperolehi warisan dengan asabah yang mendapatkan sisa harta. Jadi fardun tu dia kira berdasarkan pecah-pecah dia, 1/berapa, 1/8 ke apa tu kira. Hak lebih-lebih sisa harta tu dia panggil asabah. Asabah ni kita bincang saat ni lah. Jadi ashabul furud dia kira kebegi dia lah, ikut gear dia lah. Jadi hak asabah tu hak lebih-lebih tu bagi pok dia asabah ni. Okey. Satu, pewarisan dengan fardun ya, maksudnya ikut pecahan lah. Maksudnya memperoleh bahagian yang telah ditetapkan secara syariat dan bahagian-bahagian yang telah ditentukan, iaitu al-furud al-muqaddarah. Dalam kitab Allah ada 6, iaitu setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Ini hak cerita Al-Quran dah. Orang yang berhak menerima sebahagian warisan yang telah ditentukan dari kalangan lelaki ada 4, iaitu bapa, datuk dari jalan bapa, dan seterusnya ke atas, suami dan saudara lelaki seibu. Sementara dari kalangan perempuan ada 8, iaitu di antara 10 ahli waris perempuan yang telah disebutkan tadi selain nenek dari jalur ibu, yang biasa disebut dengan nenek yang rosak, al-jaddah al-fasidah, yang nasabnya kepada mayat diselingi oleh perempuan-perempuan yang merdekakan. Maksudnya payahlah dia, ya selepas nak boleh nak gitu, clear. Suami dan isteri disebut ashabul furud as-sababiyah, yang peroleh bahagian tertentu kerana satu sebab. Sebab pewarisan mereka adalah pernikahan. Mereka ni kalau tak nikah, jadi nikah tu mereka berhak dah. Bukan sebab kekerabatan dia panggil dah. Sementara yang lainnya disebut ashabul furud an-nasabiyah, kalangan yang berhak peroleh bahagian harta warisan tertentu kerana kerabatan nasab keturunan dah. Kalangan yang berhak memperoleh bahagian tertentu dapat mewarisi jika tidak ada ahli waris lain yang menghalangi pewarisan mereka, sebagaimana akan dibahas nanti. Cerita panjang-panjang pun tidak semua boleh tu. Ya ada penghalang. Hak mana ahli atas, hak memula tu, dia boleh ke dia boleh sekat ahli bawah dia. Nah, itulah ada cerita dia. Ada kalanya pewarisan dengan fardun bahagian tertentu berpadu dengan pewarisan dengan asabah. Itu campur dah. Sementara lagi akan dikemukakan tentang bahagian ahli waris dalam keadaan yang berbeza-beza. 2 dah, pewarisan dengan asabah. Kata asabah secara bahasa berarti kaum dari seseorang, iaitu anak-anaknya, bapaknya dan kerabatnya yang lelaki dari pihak mereka. Adapun menurut istilah ialah orang yang mewarisi tanpa ditentukan, yang tidak memiliki bahagian tertentu, ikut pecahan tadilah. Asabah ada 2 macam, iaitu nasabiyah kerana kekerabatan dan sababiyah kerana satu sebab. Asabah nasabiyah. Asabah nasabiyah ada 3 bentuk sebagaimana berikut. Asabah binafsih, ini asabah dengan sendirinya. Jadi orang yang dimasukkan adalah lelaki yang garis keturunannya sampai kepada mayat tidak diselingi oleh perempuan. Jika diselingi oleh perempuan dalam garis keturunannya hingga kepada mayat, maka tidak menjadi asabah lagi dah. Seperti anak-anak ibu. Anak-anak ibu, saudara lelaki seibu lah. Dia tak boleh. Walaupun dia lelaki tapi dia adik-beradik ibu dia ataupun pot daga ibu lah, pot daga ibu dah. Dia tak boleh lah. Dengan kaedah ini jelaslah bahawa semua ahli waris lelaki yang telah disebutkan tadi ialah asabah dengan sendirinya, selain suami dan saudara lelaki seibu dah. Jadi dia ni suami pun yang ada pecahan dia, tapi tak boleh harta lebih-lebih tu dia dah. Saudara lelaki seibu itu adik-beradik mak lah, pot darah alik mak. Pihak-pihak yang termasuk asabah binafsih. Tadi keadaannya jelaslah asabah binafsih ada 4 pihak.
A. Pihak anak, iaitu anak lelaki dari mayat, lalu anak-anak mereka dan seterusnya ke bawah. Ni asabah binafsih. Lebih-lebih piti ke apa kak, bagi pok dia lah. Yang kedua, pihak bapa, iaitu bapa dari mayat, datuknya dan seterusnya ke atas. Ni kalau tak ada anak, dia pergi alik atas dah. Dia pergi alik atas. Dia akan jadi pihak bapa dan tuk. Kau apa kata tak pok tuk. C. Pihak saudara lelaki, iaitu saudara lelaki kandung, adik-beradik sekandung dia lah. Dari mayat, saudara lelakinya sebapa, sepok tu lah. Lalu anak lelaki dari saudara lelaki sekandung. Habis waktu anak saudara lelaki sekandung. Kemudian anak lelaki dari saudara lelaki sebapa dan seterusnya ke bawah. Di pihak paman, pok saudara pula. Kalau tak ada pok tadi, ia pergi pada siapa pok saudara boleh. Iaitu pok saudara kandung dari mayat, lalu pamannya sebapa. Jadi pok saudara sebapa dia. Pok saudara sebapa. Kemudian anak lelaki paman kandung. Kalau tak ada berlaku, ia pergi pada anak lelaki pok saudara, maksudnya sepupu. Tapi alik pok saudara, alik ayah dah. Kemudian anak lelaki paman sebapa. Adik-beradik ayah tapi sebapa, mak lain dah. Jika para ahli waris asabah ada semuanya, maka didahulukan berdasarkan urutan tersebut, yang ini dari pihak anak dulu. Dia start anak. Lepas anak, sekat atau oleh tak boleh. Kemudian bapa. Lalu saudara lelaki, kemudian paman. Adalah cara kaedah-kaedah dia. Kalau dia tak ada anak pun, dia akan pergi pada keturunan dia yang lain. Dalam hal ini, datuk dari jalan bapa dikecualikan. Sebab ia tidak didahulukan ketimbang saudara lelaki kandung, adik-beradik nak kandung, dan saudara lelaki sebapa. Menurut sebahagian mazhab yang ada, tapi mereka berserikat dalam bahagian warisan. Rincian yang akan terangkan pada tempatnya. Jadi, kadang-kadang sekat dah tak? Apa otuk dah. Dia pergi kepada adik-beradik. Itulah sekandung ni. Dia sekat oleh tuk. Ada setengah kata pergi sampai ke tuk dah. Ataupun bagi antara tuk dengan adik-beradik. Kandungnya. Dan seterusnya lah. Mengenai hal ini berlakulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hiqu al-faraidah bi ahliha fama baqiya fil aula rajulan zakar. Berikanlah harta waris faraid kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut ketentuan. Jika masih ada sisa, diberikan pada keluarga lelaki terdekat nasabnya dengan mayat. Atau kata asabah ni tak. Bagi pokok lebih-lebih tu bagi ikutlah ada kaedah juga bagi, tetapi nak nyebutnya dia akan bagi antara pokok yang lepas daripada faraid dah. Dipanggil asabah. Hukum asabah binafsih. Lihat As-Sirajiyah, Al-Azbul Faid, Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah. Ini kita rujukan lah. Jika ada seorang dari ahli waris asabah binafsih dari pihak manapun, maka ia berhak mendapat terhadap semua harta warisan. Ada seorang je ahli waris asabah binafsih dia. Jadi asabah binafsih ni kita bicara di sana. Tadilah tak. Kita bicara anak dulu, lepas tu bapak, lepas tu adik-beradik lelaki, lepas tu pak saudara. Mana dululah. Ada seorang je ahli waris asabah binafsih daripada pihak mana pun, dari tak kira. Tak ada habis adik-beradik ya pak ke apa, tak ada tok ke apa, tak ada. Anak dara pergi pada pak saudara, boleh pak saudara, boleh ke anak dara. Ada je anak dara, pak dara pun tak ada habis. Maka dia pergi pada anak dara, gitulah maksudnya tak. Jika tidak ada seorang pun dari ashabul furud, ahli waris yang berhak memperoleh bahagian tertentu yang menyertainya. Jika tak ada ashabul furud. Ashabul furud ni kita kata ni bapa, datuk dari bapa, suami dan saudara lelaki seibu. Gitulah. Kita bicara ni. Lepas kita tengok contohnya ada. B. Jika ada ashabul furud yang menyertainya, maka ia mengambil sisa harta warisan setelah orang-orang yang berhak memperoleh bahagian tertentu itu mengambil bahagian mereka. Contoh keadilan kita kata ada pok dia ke, tuk dia ke. Lepas tu suami ke, lepas tu adik-beradik lelaki seibu ke. Ataupun perempuan pula, itulah. Mak ke, mak dulu. Lepas tu kalau tapi nenek ni terhalal kadang-kadang tak. Gitulah. Dia akan pergi hak ni dulu dah. Lepas sudah ni baru nak pergi orang lain lah, bagi hak lebih-lebih dah. Ni ikut pecahan lah, ikut pecahan ni ashabul furud. C. Jika ashabul furud menghabiskan semua harta warisan satu persatu berapa ni, kita tengok tak ni enggak habis dah.
Ahli waris asabah binafsih menjadi gugur, kecuali bapa, datuk dan anak laki-laki dia. Dah. Ashabul furu' yang ada tu menyebabkan bagi ikut pecahan tu habis pitih dah harta saka. Tapi dia kata dah mana pun bapa anak ni, anak laki-laki bapa atau tok ni, dia tetap boleh lagi dah. Ada kira dia lah. Lepas ni kita bincang. Jika ada banyak ahli waris asabah, maka mestilah diperhatikan hal sebagai berikut. Jika asabah dari bapa banyak pihak, maka diurutkan sesuai dengan urutan pihak yang telah disebutkan, iaitu anak laki-laki dulu dah. Lepas tu bapa, lepas tu lalu saudara laki-laki, lepas tu pak saudara dah. Misalnya ada anak laki-laki dan saudara laki-laki saja, maka anak laki-laki itu dia dahulukan dahulu dah. Jika hanya ada saudara laki-laki dan paman, adik-beradik lelaki dan pak saudara dah, maka saudara laki-laki didahulukan untuk mengambil harta warisan. Gitulah seterusnya. Style Farah ini style dia halal sekak dia sekak dia ke sekak kau peringkat mana terhalal daripada waris lepasnya. Jika hanya ada satu pihak saja, maka didahulukan yang sederajat kekerabatannya yang paling dekat kepada banyak. Anak lelaki lebih didahulukan ketimbang cucu lelaki. Ya sekaklah cucu dah dari anak lelaki. Ayah lebih dahulukan daripada datuk. Sekak datuknya nak boleh kayuh dah. Keturunan datuk pertama yang lebih dekat. Dan seterusnya ke bawah lebih dahulukan daripada keturunan datuk yang kedua dah. Maksudnya tok ye dah. Tok dan tok ye boleh ke tok gitulah dah. Dan seterusnya. Sebab darjat kekerabatan mereka lebih dekat dan paman pak saudara lebih didahulukan dari anak lelaki paman dah daripada sepupu dah. Demikianlah seterusnya dah. Ni bagi kalau tak ada lah. Kalau ada kat pada pok dan anak lelaki lah gitulah dah. Jika hanya satu pihak ada darjat kekerabatan mereka dengan orang yang meninggal sama, maka didahulukan yang kekerabatannya lebih kuat dengan orang yang meninggal. Kita pihak yang lebih dekat lah dah. Iaitu orang yang kekerabatannya kepada orang meninggal dari jalur ibu bapa lebih didahulukan daripada orang kekerabatannya dari jalur bapa saja. Kalau ia ada sekandung, ada keturunan sekandung tu lebih dekat, dia utamakan hak tu berbanding dengan sebab bapa saja dah. Kerana saudara laki-laki sekandung didahulukan daripada saudara laki-laki sebapa. Adik-beradik laki sebapa. Dan anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, dah. Maksudnya anak dara laki-laki sekandung lebih didahulukan daripada anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapa. Itu yang akan menghalang. Adapun jika ahli waris asabah dari pihak yang sama, darjat kekerabatan yang sama dan sama kuatnya, misalnya mereka ialah para saudara laki-laki sekandung, atau paman-paman pak saudara kandung, atau mereka anak-anak lelaki si mayat, maka mereka berbagi warisan dengan sama rata. Kalau dia sama kuat, contohnya adik-beradik lelaki, atau pak saudara kandung, atau anak lelaki semayat, maka mereka bagi dah sama rata. Itu kita bincang dah. Yang kedua, asabah bil ghair. Asabah sebab keberadaan ahli waris lainnya. Mereka adalah 4 ahli waris perempuan yang menjadi asabah sebab keberadaan ahli waris lainnya. Iaitu pertama perempuan dari mayat. Anak perempuan dari mayat. Satu orang atau lebih menjadi asabah sebab keberadaan seorang anak laki-laki dari mayat atau lebih, yakni sebab keberadaan saudara laki-lakinya lah. Jadi dia tengoklah adik-beradik lelaki dulu dah. Jadi anak perempuan tu seorang atau lebih jadi asabah, yang kata dah bagi lebih-lebih. B. Cucu perempuan dari anak laki-laki dah. Satu orang ataupun lebih menjadi asabah sebab keberadaan cucu lelaki dari anak laki-laki. Baik saudara laki-lakinya maupun anak laki-laki pamannya yang sama darjat dengannya. Dan juga menjadi asabah sebab keberadaan anak cucu lelaki dari anak laki-laki yang darjatnya lebih rendah daripadanya jika memang memerlukannya. C. Saudara perempuan kandung. Satu orang maupun lebih menjadi asabah. Terima harta warisnya. Hal lebih-lebih. Kerana keberadaan saudara lelaki kandung baik satu orang atau lebih. Ini kira kria lah. Ini kira hak lelaki juga. Tapi kalau kira serentak. Jadi ada cara dia. Lepas ni kita cerita contohnya. Di saudara perempuan sebapa satu orang atau lebih menjadi asabah disebabkan keberadaan saudara lelaki sebapa baik satu orang atau lebih. Jadi saudara sebapa, saudara perempuan sebapa ni adik-beradik tina sebapa satu orang atau lebih menjadi asabah ni disebabkan keberadaan saudara lelaki sebapa dia. Baik satu orang ataupun lebih. Faedah. Pada pada asabah bil ghair ni, dengan yang lain ni, perempuan mengambil setengah bahagian dari orang yang menyebabkannya menjadi asabah ni. Jadi setengah daripada lelaki gitu ada. Berdasarkan firman Allah Taala,
Yusikumullahu fi auladikum lidzakri mislu hazzil unsayin. Allah mensyariatkan mewajibkan kepadamu tentang pembahagian warisan untuk anak-anakmu, iaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Surah An-Nisa surah ke-4 ayat 11. Firman Allah Ta'ala, wa in kanu ikhwatan rijala wa nisaan falidzakri mislu hazzil unsayin. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara lelaki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara lelaki sama dengan bahagian dua seorang perempuan. Dua saudara perempuan. Surah An-Nisa surah ke-4 ayat 105. Jadi bagi adik-adik lelaki, adik-adik perempuan, dia akan jadi baginya jadi apa? Tak adalah satu gigi lelaki, dua gigi dia pecah dua lah. Dua gigi lelaki, satu bahagian perempuan lah. Kita nak nampak ni kena ada contoh kan? Tak apalah. Kepada saudara lelaki sebab tidak menyebabkan saudara perempuan kandung menjadi asabah. Anak lelaki dari saudara lelaki tidak menyebabkan saudara perempuan yang menjadi asabah, dan tidak pula menyebabkan saudara perempuan mayat iaitu bibinya menjadi asabah lagi. Jadi dia tidak jadi asabah lagi, dia ikut gigi lagi lah, pecah lagi lah. Ashabul ma'al asabah ba'al ghair. Asabah bersama orang lain. Mereka adalah perempuan yang jadi asabah bersama perempuan yang lainnya, iaitu saudara perempuan kandung atau sebapuk bersama anak perempuan. Baik ia anak perempuan dari orang meninggal itu secara langsung maupun anak perempuan dari anak laki-lakinya, baik seorang maupun lebih. Faedah. Perbezaan antara asabah bil ghair dengan asabah ma'al ghair adalah bahawa orang yang menyebabkan orang lain menjadi asabah bil ghair ialah ahli waris yang termasuk asabah dengan sendirinya. Maka sebab status asabahnya itulah yang menyebabkan kerabat perempuan menjadi asabah bil ghair. Asabah bersama orang lain dah. Nupian orang lain dah. Ataupun asabah ma'al ghair, pada asalnya tidak ada yang menjadi asabah dengan sendirinya, tapi kebersamaan mereka dengan sesamanya menyebabkan mereka menjadi asabah. Jadi bukan nupian, tapi dia ni boleh bagi, ya ada kiraan yang menyebabkan dia ni sama rata lah kira-kira dah. Dia bukan nupian, tapi asabah ma'al ghair ni dia nupian orang lain. Asabah bil ghair ni sendiri dia dah, asabah ma'al ghair ni nupian orang lain, gitu dah. Asabah asbabiyah, asabah kerana sebab. Ini hanya berlaku untuk orang yang memerdekakan budak, baik lelaki maupun perempuan. Jika hamba sahaya yang dimerdekakan wafat dan tidak memiliki ahli waris asabah dari nasabnya, maka orang yang memerdekakannya mewarisi hartanya, baik lelaki maupun perempuan. Inilah satu-satunya keadaan di mana perempuan menjadi asabah dengan sendirinya, jika ini sebagai orang yang memerdekakan. Apa yang telah disebutkan mengenai pewarisan dengan cara asabah dapat dirangkumkan pada bahagian berikut ini dah. Table. Ada table lah. Kalau kita tengok table ni, mudah payah sikit lah. Jadi asabah ni ada asabah sababiyah dan ada asabah nasabiyah. Asabah sababiyah ni kerana faktor sebab. Asabah terima lebih-lebih harta saka ni. Nasabiyah ni kerana faktor keturunan ni. Kalau faktor kerana sebab ni, sababiyah ni, asabah terima lebih-lebih harta saka ni, dapat ashabul furud tu. Jadi asabah ni lebih-lebih tu kerana apa? Pertama ni kata orang merdekakan, baik lelaki maupun perempuan, atau ahli waris mereka dengan sendirinya. Jadi dia ada hamba, ia bebaskan hamba tersebut, automatik kalau mati hamba tu boleh ketua dia lah. Tak kira tua itu lelaki atau perempuan. Ataupun ahli waris mereka dengan sendiri. Tapi kalau dia bebas, dia ada anak dah. Kena berikan anak dia lah, gitulah dah. Nasabiyah ini kerana faktor keturunan. Nasabah ma'al ghair, kerana bersama orang lain. Dia ada tiga dah. Nasabah, asabah nasabiyah ni. Asabah berdasarkan keturunan ni, faktor keturunan. Ada nasabiyah ma'al ghair, kerana bersama orang lain. Ada nasabiyah bil ghair, kerana keberadaan orang lain. Dan bukan apa dia bersama-sama dah. Nasabiyah bin nafs, ini kerana dengan sendirinya, tubuh pada dia sendiri tu, dia automatik boleh lah. Tak ada nupi orang lain, memang dia sendiri tu besar lah kuasa dia. Okay, kalau kita kata nasabah ma'al ghair, kerana bersama orang lain, saudara perempuan sekandung, adik-beradik sekandung bersama anak perempuan, atau anak perempuan dari anak laki-laki. Anak perempuan dari anak lelaki, yang cucu perempuan dari anak laki-laki mayat ni. Cucu perempuan daripada anak laki-laki mayat ni. Gitulah yang kata dah. Ni dia panggil kerana bersama orang lain. Bersentuh dengan orang lain. Okay, saudara perempuan sebapuk bersama anak perempuan atau anak perempuan dari anak lelaki, yang cucu perempuan dari anak laki-laki mayat. Lebih kurang tak ada juga. Jadi saudara perempuan sebapuk tak, tapi dah.
Tadi sekandung, tu best saja. Ni sebapuk dia. Kalau seibu tak boleh dah. Ni nak sebapuk dah. Sekandung, lepas tu pergi sebapuk dah. Okey, nasabiyah kerana faktor keturunan juga iaitu nasabiyah bil ghair kerana keberadaan orang lain. Ini anak perempuan kerana keberadaan anak lelaki. Anak perempuan tu boleh kerana ada anak lelaki dipanggil nasabiyah bil ghair kerana keberadaan orang lain. Yang kedua ada anak perempuan dari anak lelaki kerana keberadaan anak lelaki dari anak lelaki-lakinya. Jadi yang cucu tak? Cucu dah. Anak perempuan dari anak lelaki. Cucu perempuan dah. Tapi disebabkan ada adik-beradik cucu lelaki. Cucu perempuan tu boleh kerana ada cucu lelaki boleh kira. Baik itu saudaranya ataupun anak pak saudara dia yang darjatnya sama dengannya atau anak lelaki. Dari anak lelaki cucu, dari anak lelaki cicit. Cicit bila memang ada cicit dia. Jadi cucu perempuan tu dia boleh kerana ada cicitnya untuk lelaki gitulah. Yang ketiganya saudara perempuan kandung kerana keberadaan saudara lelaki sekandung ni. Jadi adik-beradik perempuan sekandung nupai bersama-sama. Bukan nupai ni bersama-sama kerana dengan saudara lelaki sekandung. Yang keempatnya saudara perempuan sebapuk kerana keberadaan saudara lelaki sebapuk. Jadi mak lain pok je sama. Dia akan boleh bersama-sama dengan adik-beradik lelaki yang sebapuk yang lain dah. Gitu dia kata dah. Nasabiyah bin nafs dengan sendirinya. Ni dia ada tu pakai jadi selalu tak. Tak ada nopel siapa-siapa ke apa. Dah. Dia ni boleh lah. Lebih-lebih tu pakai boleh lalu ke dia. Iaitu pertama anak lelaki. Yang kedua bapa. Yang ketiga saudara lelaki. Adik-beradik lelaki lah. Yang keempatnya paman dari pihak bapa dia. Pak saudara dari ayah lah dia. Itu carta lah. Kita carta dia. Okey, nak suruh mudah ringkasnya daripada perbincangan betul ayat tadi dah. Catatan pertama-tama didahulukan berdasarkan pihaknya dari pihak anak, pihak ayah, pihak saudara dan pihak paman. Jadi ikut terutan lah dah. Anak dulu dah, lepas tu ayah. Saudara, adik-beradik lelaki dah. Lepas tu adik-beradik lah. Lepas tu pak saudara dah. Yang kedua didahulukan berdasarkan kedekatannya dengan mayat. Dia kena tengok hak mana lebih dekat. Lepas tu baru ke jauh. Jika sama-sama satu pihak lah. Yang ketiga didahulukan berdasarkan kuatnya hubungan dengan mayat. Jika pihak dan kedekatannya sama. Ni kalau kita bincang lepas ni haji. Ni panjang pula. Penghalal. Dia sekat dah. Dia ada hak ni. Hak lain tu tak boleh lah. Hak lepas dia sekat dah. Kita akan bincang lepas ni dah. Pasal ni panjang pula ni. Pasal kalau start ni nampak pula habis dah. Okay, setakat tu saja dah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.